Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua. Pagi ni kita akan proceed pada tajuk seterusnya dan ini minggu kedua lah. Jadi minggu kedua ni kita akan cover 2 chapter chapter 1+2 PIC register dan juga cover chapter 1.3 computer programming assembly language lah. Okey. First half ni kita masuk pada microcontroller application dulu. So kalau kelas saya ni ada siapa nak tanya tengah-tengah silakan Jangan dah jauh nanti. Nanti dah tak faham. So dalam waktu kelas tu nak tanya boleh terus tanya je. Tak ada masalah. Okey. Untuk PIC register ni ada 6 page nota-nota saya dah pass hari lepas beberapa hari lepas. Dan juga ada sebuah datasheet lah. Datasheet. Datasheet macam ni lah. Datasheet untuk PIC 4550. Kita akan pakai PIC ni lah untuk 4550 subjek ni. Okey, kita masuk pada first topic, computer register. Okey, tulisan saya boleh nampak tak? Nampak Doktor? Boleh. Kalau Doktor Zoom, tak apa. Zoom Pakai nota Zoom. yang Doktor bagi. Boleh. Okey. Okey, okey, computer register ni macam yang lepas lah saya cakap, saya tak akan baca satu-satu lah. Itu bukan style saya lah. Style saya mengajar memang saya akan ambil poin-poin yang penting. Untuk baca tu, you sambil duduk boleh baca-baca lah. Tapi saya nak ambil bahagian penting lah. Okey, untuk boleh tengok dekat gambar rajah yang ada nombor 1 sampai 4 ni. Bermula dengan CPU, lepas tu ada memori, yang ketiga ada input, yang keempat ada output. Ini adalah basic sebuah komputer lah. Tak kisah apa-apa komputer pun kita punya notebook, desktop, tablet, handphone, apa lagi video kamera, apa-apa yang menggunakan computer base lah CCTV dan sebagainya lah. Dia punya sistem tu ada PC dalam ada komputer. Jadi dalam tu basic dia tetap sama lebih kurang macam ni lah. Iaitu dia ada CPU, dia ada input output device dan juga dia ada memory. Jadi kalau kita lihat tengok dalam gambar rajah ni. Okey, nombor 1 register tu Register ni dia termasuk di dalam CPU di dalam CPU. Manakala memori pula di luar CPU. Okey. Register dengan memori ni apa beza? Dua-dua sama untuk simpan data. Yang bezanya main memory dan juga external memory ini di luar daripada CPU. Yang mana bila kita masukkan data daripada luar, contohnya input device, kita ambil kamera, kita ambil tangkap gambar, gambar akan masuk. Okey. Okey, bila kita tangkap gambar, gambar masuk daripada input device, first kali dia akan simpan dalam memori dulu. Dia akan go through pergi ke memori. Dia akan masuk ke dalam memori untuk simpan dulu data tu. Disimpan di mana? Dia ada address dia lah. Macam yang lepas saya ada beritahu. Dia ada alamat-alamat dia. Supaya nanti bila CPU nak panggil, dia tahu kat mana alamat-alamat supaya tak sesat lah. Jadi kita tangkap gambar guna kamera. Kamera akan hantar pergi masuk dalam memori.
Dan kemudian CPU akan panggil data tu untuk diproses lah. Komputer ni semuanya calculation walaupun gambar ke apa semua, dia berkonsepkan calculation. So dia akan masuk ke dalam simpanan sementara di dalam register. Register ni senang cakap simpanan sementara lah untuk buat kira-kira apa-apa. Contoh bila kita dekat sebuah rumah tu, ada sebuah rumah, ada bilik store lah. Bilik store tu kat belakang rumah jauh. Kena buka pintu, kena keluar rumah, pergi ambil barang kat store. Store tu macam-macam lah simpan barang-barang dapur, ada barang-barang alat tulis, ada jahitan dan sebagainya. Jadi bila tuan rumah tu nak buat kerja, contohnya nak menulis, dia nak ambil pencil box dia, alat-alat tulis. Pertama sekali dia akan pergi keluar rumah, pergi ke store tu, and then dia akan ambil alat tulis dia lah dekat store. Dia akan masuk balik dalam rumah, akan dia letak atas meja sebelah dia. Ada dua meja contohlah, meja A, meja B. Dia pakai meja A. Meja B tu khas untuk barang dia nak pakai. Jadi dia ambil pencil box dia, dia letak dekat meja B. Jadi setiap kali dia nak guna pensel, nak guna pembaris, nak guna pemadam, dia tak perlu keluar rumah pergi store ambil satu-satu. Kalau tanpa register ni, dia akan keluar rumah, dia akan ambil satu-satu. Contohnya dia akan ambil pemadam. Dia keluar ambil pemadam, nak padam. Lepas tu alamak tertinggal pembaris. Dia akan keluar rumah lagi, ambil lagi pembaris. Dan sebagainya lah. Jadi itu lambat. Prosesnya lambat dan boleh katakan tak pandai lah. Jadi dalam komputer ni, dia perlukan satu tempat yang cepat dia boleh ambil barang-barang ni. Macam tadi, dia ambil pencil box, dia letak dekat meja B. Jadi kalau dia nak ambil pembaris atau pemadam, dia just tangan dia je gerak ambil. Tak perlu dia nak keluar rumah sekali, keluar lagi. Jadi dia mempercepatkan proses. Proses orang owner tu nak melukis dan sebagainya lah buat kerja dia. Jadi itu fungsi register sebagai quick accept, sebagai storage dan juga tempat untuk kita transfer data ataupun instruction. Instruction data tadi datang daripada memori lah, daripada luar. Ataupun datang direct daripada input device. Jadi bila satu gambar masuk daripada input device, dia akan pergi ke main memory. Semua data ni ada nanti kita masuk detail lagi. Dia akan masuk ke dalam memori dan CPU akan panggil memori akan panggil data-data tadi daripada memori, akan masuk simpan dalam register. And then bila dah simpan dalam register, CPU akan panggil satu persatu daripada register untuk buat calculation. Yang arah tadi control unit CU. Control unit akan arahkan bergerak sana bergerak sini, semua arahan daripada control unit. Manakala proses berlaku pada ALU, Arithmetic Logic Unit, tempat calculation. Jadi semua data tadi akan masuk buat calculation dekat ALU dan kemudian data tu disimpan sementara. Contoh A campur B sama dengan C. D pula sama dengan C campur A. A campur B yang saya tak ada tempat nak writing kat sini. Okey, A campur B sama dengan C. Jadi D pula sama dengan C campur A. D sama dengan C campur A. C tu datang dari mana? C tu datang daripada A campur B. Jadi A campur B tu punya delay. First step punya instruction. Instruction first, A campur B. Sama dengan C. C tu dia akan simpan sementara dalam register. Lepas tu, operation yang kedua. D sama dengan C campur A. C tadi datang daripada register. So dia akan panggil data daripada register tadi, C. Akan campur A. A daripada register jugalah. Yang mula-mula tadi. A campur B. Jadi, bila dia buat satu instruction, dia akan simpan dalam register. And then dia jalan lagi instruction. Kalau dah ada, dia boleh terus lah. Tapi kalau tak ada, dia akan panggil daripada register lagi untuk rujukan dia. Jadi cepatlah. Dan seterusnya. Yang ketiga, E sama dengan D campur A pula dan sebagainya lah. Jadi register ni membantu CPU supaya dapat bertindak dengan pantas lah. Jadi okey, setelah dia proses, terpulanglah pada CPU punya arahan nak pergi mana.
Sama ada nak simpan dalam memori, dalam memori ataupun nak terus pergi ke output device. Gambar tadi, gambar yang dia dah tangkap tadi, kalau pergi ke output device maksudnya dia akan pergi ke display lah. Kalau kita ada desktop komputer, output device ni contohnya monitor lah. Bila kita tangkap gambar, capture, proses, and then gambar tu kita keluarkan dalam monitor kita yang output device tadi lah. Untuk orang yang tak nak keluarkan, dia boleh simpan dalam main memory lah, di luar, bukan register. Register dalam CPU ni bersifat sementara. Apabila power kita shut down, kita off power, ataupun handphone kita lah, bila kita off power, memori-memori dalam register ni semua akan terpadam. Sebab dia bersifat sementara. Yang permanent, bila kita klik save, contohnya kita buat PowerPoint, kita buat Microsoft Word dan sebagainya, bila kita tekan save, dia akan save dekat memori. Dia akan save dekat memori. Ataupun kita pilih dekat external memory lah, kita punya pen drive dan sebagainya lah. Dekat pen drive dan sebagainya. Okey, jadi yang permanentnya dekat luar, dekat luar CPU. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah detail sikit gambaran dalam CPU. Ada CPU, ada memori dan juga I/O. Okey, seterusnya dekat CPU, memori dengan I/O ni, ketiga-tiganya berfungsi dengan 3 bus, 3 pipe. Contohnya dia nak panggil data, dia akan gunakan data bus. Kalau dia nak panggil address, dia akan gunakan address bus. Kalau dia nak kawal mana control unit, dia nak kawal, dia akan hantar dia punya signal melalui control bus. Supaya jalan tak sesak, masing-masing ada laluan masing-masing. Tak mengganggulah. Kalau control bus hantar signal campur dengan data, nanti dia akan konflik. So dia asing-asing. Sama juga dalam CPU. Ada CU, ada ALU dengan register. Pun tiga-tiga ni pun menggunakan bus yang berlainan. Data bus, address bus dengan control bus. Okey. Seterusnya, kita masuk pada next topik, iaitu PIC 18 register. Okey, sebelum masuk ni, ada yang faham? Ada yang tak faham? Berkaitan dengan register ni. Okey, kalau tak ada saya faham. Boleh tengok video dia tu. Okey. Sekarang ni baguslah, ada macam-macam, ada YouTube, ada Google. Zaman-zaman saya dulu belajar, kena faham sendiri lah, baca buku fahamkan sendiri. Susah juga. Okey. PIC 18. Kita akan pakai PIC 18. PIC 18 ni dia 8 bit. 8 bit. Dia nama je PIC 18. Jangan confuse lah. Ada orang ramai yang confuse PIC 18 tu dia ingat 18 bit. Bukan dia 8 bit. Untuk detail nanti kita akan masuk apa itu 8 bit. Dan dia juga mempunyai beberapa bahagian antaranya 5 ni. ALU, WREG, GPR, SFR dan status register. Banyak lagi Ni antaranya lah yang penting untuk hari ni. Saya nak bincangkan 5 ni lah. Iaitu ALU, Arithmetic Logic Unit. Ni adalah walaupun dia PIC, dia macam komputer jugalah. Dia ada tempat dia nak buat kira-kira. Iaitu nama dia ALU, Arithmetic Logic Unit. Dia akan perform arithmetic dan juga logic operation. Arithmetic ni macam-macam lah, tambah, tolak, bahagi, darab. Logic operation ni yang komputer lah. Macam AND, OR, XOR dan sebagainya lah, yang logic operation.
Okey, tujuan tadi untuk buat kira-kira lah tujuan untuk buat kira-kira sama ada arithmetic ataupun logik. Okey, seterusnya working register. Working register ni adalah satu register yang dia macam konsep yang saya cakap tadi lah, tempat kita nak simpan sementara tu. Working register ni tempat simpan sementara untuk buat calculation. Sebelum kita hantar ke contoh daripada CPU, dia dah buat calculation, dia nak hantar ke memori. Memori yang luar CPU tadi lah. Dia nak hantar ke memori ataupun daripada memori nak hantar ke CPU. Dia kena lalui working register dulu untuk PIC lah. Kalau kita guna assembly language So dia daripada memori nak masuk ke CPU, dia akan singgah dulu dekat working register. So working register ni macam perantara lah. Orang tengah. Mana datang WREG tu? W tu stand for working, REG tu register lah. So WREG So dia untuk store the information temporary dan juga sebagai destination untuk result daripada calculation dekat ALU tadi. Daripada ALU dia buat kira-kira, dia akan store dekat working register dulu sebelum dia hantar ke memori. Okey, seterusnya GPR, General Purpose Register. Okey, yang nombor 4 SFR, Special Purpose Register. Yang dua-dua ni adalah register yang ada di dalam PIC ada dalam PIC. Detailnya kita akan masuk ni seterusnya. Saya cerita kemudian lah. Just nak beritahu GPR dengan SFR itu nama dia je lah, stand for apa. General Purpose Register dengan Special Function Register. And then nombor 5 Status Register. Status Register ni dia macam flag lah. Kalau flag ni, apa maksud flag ni? Dia macam kalau bola dalam sukan bola, dekat luar padang bola tu ada dalam padang ada referee, dekat tepi padang ada penjaga garisan. Kalau siapa yang sepak bola tu keluar, so dia kick out lah. Jadi orang lain akan baling bola. Jadi bila out, penjaga garisan tadi akan angkat flag. Akan angkat flag. Menunjukkan ke kiri atau ke kanan lah, tengok kepada pasukan mana. Kalau pasukan yang kanan out, so pasukan kiri yang akan melontar lah. Sama juga status register di dalam komputer lah. Apabila berlakunya pengiraan, contohnya membuat satu kiraan tolak, contohnya 2 tolak 2, hasilnya akan kosong. So flag yang menunjukkan zero flag dalam status register ni ada 5 tempat, salah satunya zero flag akan naik. Bila 2 tolak 2 kosong, zero flag akan automatic beritahu dia akan naik. Dia akan angkat tangan lah, dia cakap okey, pengiraan ni adalah kosong. So status register akan beritahu pengiraan ni kosong. Tetapi kalau 3 tolak 2 sama dengan ada baki 1, so zero flag akan turun. Dia akan bagi kosong lah. Just nak bagi tahu dia tu kosong atau 1. Sebab dalam mesin biasalah dia 0101 je. Jadi fungsi status register ni kita boleh akses sebagai dalam program kita lah. Contohnya kita buat satu statement, sekiranya 2 tolak 2 sama dengan kosong, LED akan menyala. Contohlah. Ataupun apabila 2 tolak 2, ataupun nilai A lah, nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 2. Tapi kalau A tolak B tak sama dengan kosong, LED pun padam. Macam itulah contoh programming. Jadi adalah kegunaan dia. Kenapa orang yang design microchip design status register ni. Untuk detail akan tengok dalam datasheet lah. Okey, seterusnya.
architecture Apa tu architecture? Architecture ni susun atur lah. Susunan di dalam PIC 18. Ni tadi SFR dengan GPR. Lepas tu ada status register, ada ALU dan juga ada working register. Okey. Jadi first dia punya analogi dia. Okey, data akan masuk daripada nombor 1 Data akan masuk daripada nombor 1 daripada general purpose register. Daripada sini akan masuk pergi ke ALU. Data akan masuk daripada general purpose register, data akan masuk pergi ke ALU untuk membuat pengiraan. Saya punya anak panah ni boleh nampak tak? Boleh. Boleh Okey, data akan pergi masuk dalam ALU dan kemudian dia akan buat pengiraan. Membuat pengiraan, so dia akan semak pengiraan tadi. Tab yang kedua, dia akan semak pengiraan tadi sama ada pengiraan tadi kosong ataupun tidak. Dia ada satu tempat dia panggil program counter. PC lah. So dia akan counter berapa banyak instruction lagi yang belum settle. So dia akan check kat situ dalam status register. Tu tujuan status register lah. Dia nak check kalau dah cukup semua, so dia akan store pengiraan tadi, simpan data yang dia dah kira tadi dalam general purpose register semula. So benda ni akan berpusing-pusing lah. Dia masuk data, dia buat kira-kira, so dia check status dia dah settle belum. Bila dah settle, so dia akan hantar semula ke dalam general purpose register untuk simpanan. Okey, tetapi instruction ni sebenarnya dia akan pergi ke working register dululah. So working register ni sebenarnya dia akan masuk ke working register dahulu sebelum dia siapkan proses simpan semula dalam GPR ni. So dia akan masuk dalam general purpose register. General purpose register akan hantar data untuk buat pengiraan. So pengiraan ni sebelum dia singgah situ sebenarnya dia singgah ke dalam working register So flow ni gambar daripada internet sepatutnya saya buat balik semula lah. Susah sikit orang nak faham. So general purpose register ni akan hantar ke working register. So working register ni sementara sebelum masuk buat pengiraan. So lepas working register dia akan masuk dalam ALU. Macam mana nak hilangkan ni? Oh ni. Saya delete semula lah sebab gambar ni dah bercelaru lah. Okey. Sekali lagi daripada general purpose register dia akan hantar data ke working register. Working register ni tempat simpanan sementara lah. So daripada working register, contoh A lah. A tadi A akan hantar ke working register. Manakala B pula, susah nak tulis. Ni B. A campur B akan dihantar, dia belum buat lagi, dia hantar ke working register dulu. And then working register baru hantar ke ALU. Jadi bila dia hantar ke working register hantar ALU and then dia buat calculation, barulah dia check status register macam mana, dah siap ke belum. Kalau dah siap, baru dia akan store semula ke dalam GPR. Benda ni akan berterusan lah, berpusing-pusing sampai habis. Ini dia punya architecture lah. Okay, next. Okay, ini adalah
topik seterusnya PIC 18 file register. Detail pasal SFR dengan GPR tadi. Tadi saya tak explain detail. Okey, sekarang baru masuk. GPR dengan SFR. Okey, dalam PIC ni dia macam sebuah almari lah. Almari baju. Macam dalam gambar ni. Almari baju. Di mana dalam almari baju tadi ada partition dia. Partition baju, ada laci, ada laci. Okey, setiap partition ni mempunyai ciri-ciri tersendiri. Tuan punya badan lah yang tetapkan. Okey, bahagian atas tu bahagian baju saja. Untuk yang perempuan contohnya gelang tangan, tudung semua tak boleh letak situ. Dia baju saja, khas untuk baju. Sama juga dalam PIC. Untuk SFR Special Function Register. Special, apa maksud special? Special tu dari segi PIC ni maksudnya laci-laci yang telah special, yang telah dihaskan. Siapa yang haskan ni? Orang yang buat PIC ni lah, microchip yang buat. Jadi kita sebagai pengguna tak boleh nak guna sesuka hati. Dah tetap dah. Contoh dekat SFR tu tempat simpan baju saja, tak boleh letak lain. So kita kena simpan baju je lah kat situ. Ataupun kita boleh akses saja, kita tak boleh simpan. Terpulang kepada maker PIC tadilah. Jadi SFR ni merujuk kepada tempat di dalam memori yang telah disetkan oleh pembuat PIC tersebut. Berbeza dengan GPR, general. General ni maksudnya open lah. Dia, kita sebagai pengguna, kita boleh akses, kita boleh simpan data, kita boleh nak buat macam-macam. Tu dia sebut GPR lah, General Purpose Register. Jadi senang cakap terbagi dua lah, GPR dan SFR. Ini register register dalam CPU tadi. So semua register ni GPR dan SFR terbagi kepada 16. Daripada bank 1 sampai bank 16. Ada 16 bank. Apa maksud bank tu? Bank tu adalah laci-laci lah. Satu PIC tadi satu buah almari. GPR dengan SFR tu maksudnya ada dua bahagian, dua partition yang besar. Manakala bank tadi partition kecil dalam partition yang besar. Maksud macam itulah. Contoh sebuah almari dibagi dua partition. Partition pertama adalah GPR, partition kedua adalah SFR. Manakala GPR tadi mempunyai 7 laci, bank 1 sampai bank 7. SFR pula ada 9 laci. Ada 1 laci. Bank 16. Yang unused tu maksudnya kita tak boleh guna Memang itu tak tahu PIC microchip buat apa, dia memang dah setkan ruang tu tak boleh guna, dia kosong lah, dia hidden. Mungkin program kot. Program untuk PIC ni dia simpan dekat dalam tu. Bank 8 sampai bank 16 tu kita tak boleh nak usik. Dia tulis unused. Kita hanya boleh guna GPR dengan SFR. Jadi GPR tadi ada 7 laci. Manakala SFR ada 1 laci. Laci tu pun dibagi dua tu. Ada bank 16 ada terbagi dua Satu unused, satu lagi dengan SFR. Jadi SFR ni bermula daripada address F60H sampai FFFH. Manakala GPR pula alamat dia lah alamat dia daripada 0 sampai 55 55F. Itu alamat dia lah. Detail dia dekat sini, ada dekat sini. Okey. Next. Tadi ni dia punya partition lah. Saya nak beritahu macam mana PIC tu. Dia punya partition lah. Dia anggap macam sebuah almari lah. Okey, seterusnya. Ini adalah Special Function Register dalam bank 16 tadi Dalam sebuah almari ada dua partition besar. Dalam partition besar ada laci-laci. Laci nombor 16 tadi
SFR. Dalam laci tadi buka ada lagi partition kecil. Ada banyak Ada banyak partition. Contohnya bermula daripada 60 F60 F60 ni sampai dekat FFFH. Ini adalah semua sekali partition yang microchip dah buat khas untuk PIC 18F4550. Kita tak boleh nak tukar dia. Dia dah special SFR. Kita hanya boleh akses saja Kita boleh akses saja tapi kita tak boleh nak ubah. Kita hanya boleh akses sajalah. Sama ada nak jadikan dia input atau output. Contoh kita nak guna kamera, kita kena aktifkan bahagian-bahagian mana. Contohnya CCP 1 con. Nak guna kamera kita akan aktifkan bahagian ni. Kita set lah dia 1 atau 0. Itulah. Kalau nak hidupkan LED, kita akan gunakan port A sampai port E kat sinilah. Untuk kita set input output, kita set dekat trace. Jadi dia ada khas-khas dia. Kalau nak guna kamera, guna CCP 1 con. Kalau nak guna LED, kita nak hidupkan LED, matikan LED, kita guna port. Tapi kalau kita nak set dia input atau output, kita guna trace. Banyak lagi lah. Kalau kita nak guna timer, kita akan guna TMR lah. Timer Kalau kita nak gunakan digital atau analog setting, kita akan guna dekat add-con. Dan sebagainya lah. Kalau nak guna interrupt, kita akan guna in-con. Jadi benda-benda ni semua microchip dah setkan. Kita tak boleh nak ubah, tapi kita boleh guna dia. Kita nak access dia. Itu nama dia Special Function Register. Okey. Tadi almari kan? Almari gambar sebelah ni. Dalam laci dalam partition ada laci. Dalam laci ada bahagian lagi. Dalam bahagian ada lagi bahagian iaitu ni tadi gambar bawah ni Ada 8 lagi bahagian. Dalam port tadi contohnya port B. Port B tu sebenarnya 8 bit. Semua partition ni adalah 8 bit Contoh port B ada bit 0 sampai bit 7. Total 8 lah. Kalau start 1 dia sampai 8. Kalau start 0 dia sampai 7. Jadi semua ni diwakili oleh binary 0 atau 1. So kalau kita set 1, contohnya kita nak nyalakan LED kat port B, kita set lah 1 dekat bit mana yang kita nak pakai. Kalau kita nak hidupkan 8 LED, kita semua jadikan 1. Semua ni kita jadikan 1, maksudnya 88 LED akan menyala. Kalau kita jadikan semuanya 0, maksudnya semua LED akan padam. Bergantung kepada setting kita dekat dalam 8 bit tadilah dalam port B. So kita belajar PIC ni sebenarnya kita belajar macam mana nak gunalah. Macam kita kena tahu instruction manual dia. Instruction manual ni lah dia punya datasheet datasheet. Kalau awak guna PIC lain pula cara dia. Dia ada datasheet dia yang lain lah. Jadi sebelum kita nak buat projek, kita kena tahu kegunaan dulu, nak guna untuk apa. Baru kita beli PIC. Bila dah beli PIC, kita kena tahu dia punya datasheet nak guna macam mana. Okey, seterusnya status register. Status register tadi macam saya cakap tadi orang jaga flag lah. Jaga contohnya garisan dekat padang bola tadi. Inilah. Dia ada 5 bahagian. Kalau tadi ni port B ada 8 kan. Status tu berada dekat mana status? Kena carilah. Dia tersorok. Inilah status ni. Kalau kita boleh search kat sini, tak boleh nak search. Okey ni status Ni status. Status register berada dekat FD8H. Okey, ni dia. Status register pun sama 8 bit. Dia refer kepada flag register. Depend on conditional
ada dipanggil atau conditional flag. Kenapa dia panggil? Depends on bit-bit tu lah. Setiap bit dekat sini telah disetkan. Contohnya bit kosong, carry. Carry. Borrow lah. Maksudnya dalam pengiraan binary contohnya 2 tolak 3 tak cukup. Sorry, bukan 2 tolak 3. Contoh macam ni saya pakai ni susah pula nak tulis. Okey, contohnya 12 tolak 7. Awak bayangkanlah visual aja 12 tolak 7. Kita akan buat tolak biasa 12 tolak 7 tu kalau kita buat pengiraan 2 akan tolak 7. Betul? 2 tolak 7 tak cukup. Perlu pinjam 1 dari sebelah. Bila pinjam 1 jadi 12. 12 baru tolak 7 jadi 5 Ataupun 122 tolak dengan 7. Jadi 2 nak tolak 7 tak cukup. 2 tadi akan pinjam daripada 2 sebelah. 2 sebelah akan jadi 1. 2 yang mula-mula tadi akan jadi 12. Macam itulah. So, carry dia borrow. Bila ada peminjaman, C kat sini akan jadi 1. Flag tu akan angkat lah. Dia akan angkat. Maksudnya komputer boleh tahu, oh dia ni ada buat peminjaman. Macam itulah. Okey, seterusnya digit carry flag. Ini ada kaitan dengan arithmetic operation juga. Lebih kurang sama juga carry tadi. Tapi dia digit lah. Dekat bit 3 dan juga bit 4. Okey, seterusnya zero flag. Zero flag ni yang saya cakap tadi lah. Kalau dia buat pengiraan. Pengiraan tadi result dia dapat kosong. Contohnya 2 tolak 2, kosong. So zero flag tadi akan jadi 1 lah. Tetapi kalau pengiraan tadi tak dapat kosong, so zero flag akan jadi kosong. Overflow. Overflow ni contohnya dalam satu line tadi ada 8 bit. Contohnya 8 bit tadi, kalau kita convertkan dalam binary, dia dapat 1111111 lah. Dia akan contoh kita buat tambahan. 111 tadi dalam decimal, kalau kita convert dalam hexa, dia akan dapat FF. So contoh FF campur 3. So 8 bit tadi tak cukup lah nak letak. Dia akan tambah lagi satu kotak kat depan. Kotak kat depan dia panggil overflow. Contohnya overflow ni macam tangki air lah. Tangki air, kita tak ada air hujan dekat beranda rumah. Bila air hujan, air turun sampai penuh. Apa yang berlaku? Air akan melempar. Melempar tu overflow. Macam itulah. Dalam komputer pun macam ni jugalah. So, bila pengiraan tu tempat yang disetkan khas untuk simpanan tu dah melebihi, so nilai tu akan ditarik keluar. Maksudnya akan dibawa ke satu tempat lain. Tapi benda yang menyebabkan dia terkeluar tu kita panggil dia overflow flag. Maksudnya bila terkeluar saja flag overflow akan naik. Macam itulah. So negative flag. Negative flag ni contohnya kita buat pengiraan 2 tolak 3. Result dia negatif 1. So flag negatif akan naik. Semua status register ni adalah untuk tanya status keadaan. Sama ada keadaan tu, pengiraan tu macam mana sekarang. Dia macam tukang check lah status register ni. Jadi bila orang nak refer, nak apa, dia akan check pada status register lah. Sama ada benda tu dia zero ke, dia overflow ke, dia negatif ke, dia ada buat pinjam ke, carry ke dan sebagainya lah. Jadi tujuan status ni untuk check status. Okey, sampai sini ada yang tak faham? Senyap dia ni semua.
Ke line putus? Okey, doktor. Faham doktor. Okey, Wah, doktor. tak faham belajar online ni. Kurang interaksi lah. Betul doktor, betul. Okey. Oh, dah habis dah. Ni last lah untuk chapter 1.2. Okey. Last. Tanya bahagian ni sebelum kita masuk next chapter. Ada apa nak tanya? Tak ada kan? Dia sebenarnya sebab tak guna, jadi itu yang dia masih blur-blur. Tapi kalau dah pernah guna PIC dia mungkin ada soalan nak tanya. Okey. Tak ada apa-apa, kita masuk pada chapter 1.3 lah. Saya stop dulu record supaya mudah awak nak ni saya pecahkan recording. So saya stop dulu record ni. Take file sekejap doktor. Okey, boleh take file Tapi jangan left lah, just break je.